Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syamira Irisha dan hari ini saya ingin membentangkan tentang persenyawaan dalam tumbuhan berbunga. Bunga ialah struktur pembiakan untuk tumbuhan berbunga. Kat sini kita ada gambar keratan membujur sekuntum bunga. Kita ada stamen dan karpel. Stamen adalah organ pembiakan jantan, manakala karpel pula adalah organ pembiakan betina. Dekat stamen kita ada anter dan filamen. Dekat karpel kita ada stigma, stil, ovari dan ovul. Kalau kita nak tahu yang mana organ pembiakan jantan dan yang mana organ pembiakan betina, kita boleh tengok kat sini dia punya filamen mengunjur keluar dari dasar ovari. Kalau karpel pula organ pembiakan betina, dia terletak kat bahagian tengah dan tumbuh straight ke atas. Selepas persenyawaan, sebahagian daripada bunga tu dia akan berkembang menjadi buah yang mengandungi biji benih. Okey, so persoalannya bagaimana persenyawaan tu berlaku? So, untuk berlakunya persenyawaan, kita perlukan debunga. Dan debunga ni dihasilkan oleh anter, iaitu dari organ pembiakan jantan tadi. Okay. So, first kali, kat sini 1, sini 2, 3 dan 4. Okay, dekat 1 ni, kita nampak sekelompok tisu yang tumbuh dalam setiap lobul dan membentuk 4 pundi debunga. Dalam setiap pundi debunga ni, ada beratus-ratus sel induk microspora yang diploid. Okay. Lepas tu, dekat dua-dua ni, sel induk microspora akan membahagi secara meiosis menghasilkan 4 microspora yang haploid. 4 sel microspora ini disebut sebagai tetrad. Setiap sel dalam tetrad ni akan membentuk debunga. Kemudian, tetrad ni akan melalui fasa mitosis. Dia akan melalui fasa mitosis dan nukleus dalam debunga ni akan membahagi menghasilkan sel dengan 2 nukleus, iaitu nukleus penjana dan nukleus tiub. Dinding kantung debunga yang tebal dan kalis air ni akan pecah apabila debunga matang. Lalu debunga tu akan dibebaskan. Okey, sekarang kita tengok pula bagaimana pembentukan tiub debunga dan gamet jantan. Proses pemindahan debunga dari anter ke stigma ni dinamakan sebagai pendebungaan. Kat sini kita nampak anter ni dah mula merekah. Lalu debunga kat dalam ni dia akan berpindah ke stigma pada bunga yang sama ataupun ke bunga lain dengan bantuan ejen pendebungaan. Ejen pendebungaan tu adalah serangga, mamalia, burung, air dan angin. Debunga yang telah dipindahkan ke stigma ni akan mengalami percambahan dan membentuk tiub debunga. Tiub debunga ni akan memanjang dan tumbuh ke arah ovul melalui stil. Nukleus penjana akan bergerak di sepanjang tiub debunga ke arah ovul. Pada masa yang sama, nukleus penjana ni akan membahagi secara mitosis untuk membentuk 2 gamet jantan. Hujung tiub debunga ni akan merembeskan enzim untuk mencerna tisu-tisu stil. Apabila tiba di pundi embrio, tiub debunga akan menembusi ovul melalui mikropil. Nukleus tiub akan merosot dan kedua-dua gamet jantan akan masuk ke dalam pundi embrio. Tapi, apa akan jadi kalau tumbuhan tu tiada biji benih? Macam mana dia nak melakukan proses persenyawaan? So, saintis dah jumpa satu kaedah yang dinamakan partenokarpi, di mana kita boleh menghasilkan sesuatu tumbuhan tanpa menggunakan biji benih.
partenokarpi boleh terjadi secara semula jadi atau buatan. Kalau secara semula jadi, pokok tu akan bermutasi antara sel diploid dan tetraploid dari spesies yang sama atau berbeza. Kaedah ni selalunya dilakukan pada tumbuhan yang tidak boleh melakukan pembiakan seks. Petani akan menggunakan rutin hormon iaitu beberapa hormon penting tumbuhan seperti auksin, gibberellin dan sitokinin bagi menggalakkan pertumbuhan pokok, manakala menggunakan etelina dan asid absisik bagi memberhentikan proses pertumbuhan. Petani juga boleh menghasilkan pokok lain dengan memotong dahan atau ranting pokok yang tiada biji benih untuk menghasilkan dua pokok tanpa biji benih. Namun, kaedah ni ada keburukan, iaitu akan mengganggu biodiversity. Jika pokok utama, iaitu pokok yang diambil daripada dahan tadi tu, ada penyakit, penyakit tu juga akan terkena pada pokok-pokok klon yang lain. Kat sini disertakan gambar buah-buahan hasil daripada kaedah partenokarpi. Kita dapat nampak kat sini pokok belimbing ni tiada biji. Begitu juga dengan buah betik kat sini. Di sini turut disediakan link video penerangan kaedah partenokarpi daripada pihak Jabatan Pertanian Malaysia dan YouTube channel Boda Guru. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.